Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Selamat datang ke program E-Belajar Sains Tingkatan 4 Bab 5 Genetik. Saya, Cikgu Azwan, akan menerangkan kepada anda semua tajuk genetik standard kandungan 5.5 variasi. Standard pembelajaran 5.5.1 berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah menyatakan maksud variasi dan menamakan dua jenis variasi. Kedua, membanding dan membezakan antara kedua-dua jenis variasi. Menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan variasi dan menyatakan kepentingan variasi. Apakah dia maksud variasi? Baiklah, variasi merujuk kepada perbezaan ciri-ciri antara individu dalam spesies yang sama. Faktor yang menyebabkan variasi terbahagi kepada dua, iaitu faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Faktor genetik terbahagi kepada mutasi dan juga pindah silang. Kemudian faktor persekitaran terbahagi kepada nutrisi, cahaya, iklim, adaptasi dan juga air. Baiklah murid-murid, bagaimana? Setakat ini anda semua faham? Kalau begitu, kita teruskan lagi dengan melihat kepada jenis-jenis variasi. Yang pertama, kita ada variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Bermaksud, variasi terbahagi kepada dua. Kemudian, variasi selanjar dipengaruhi oleh genetik dan juga persekitaran, manakala variasi tak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Contoh variasi selanjar, yang pertama, berat badan, ketinggian dan juga tona kulit. Manakala contoh variasi tak selanjar, lekapan cuping telinga, cap ibu jari, kumpulan darah dan kebolehan menggulung lidah. Seterusnya, mari kita lihat perbandingan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan faktor genetik, manakala variasi tak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Yang kedua, variasi selanjar tidak boleh diwarisi, manakala variasi tak selanjar boleh diwarisi. Perbandingan yang ketiga, variasi selanjar mempunyai sifat perantaraan, manakala variasi tak selanjar tidak mempunyai sifat perantaraan. Yang keempat, variasi selanjar mempunyai perbezaan ciri yang tidak jelas dan tidak ketara, manakala variasi tak selanjar mempunyai perbezaan ciri yang jelas dan ketara. Yang kelima, variasi selanjar boleh diukur, manakala variasi tak selanjar tidak boleh diukur. Dan perbandingan yang terakhir, variasi selanjar boleh berubah manakala variasi tak selanjar tidak berubah. Seterusnya, mari kita lihat kepada graf variasi. Graf variasi selanjar berbentuk seperti loceng ataupun taburan normal, manakala graf bagi variasi tak selanjar berbentuk carta palang ataupun carta bar. Kalau dibandingkan kedua-dua jenis graf, kita perhatikan graf bagi variasi selanjar, carta palangnya rapat, manakala variasi tak selanjar, carta palangnya mempunyai jarak. Dan graf bagi variasi selanjar
mempunyai garis yang kita cantumkan untuk membentuk seperti loceng. Mari kita lihat soalan yang berkaitan dengan variasi selanjar. Kamu dikehendaki untuk melengkapkan jadual bilangan pelajar dalam ketinggian julat yang berbeza. Cara untuk menjawab ialah, misalnya saya ambil ketinggian yang pertama iaitu 155 dan saya pangkahkan dan saya letakkan 155 di dalam julat. Yang ketiga iaitu julat 155 hingga 159. Seterusnya saya pangkahkan ketinggian 150 dan saya letakkan 150 dalam julat 150 hingga 154. Begitu juga dengan ketinggian 154, saya letakkan dalam julat yang kedua iaitu 150 hingga 154. Yang keempat 153, saya letakkan dalam julat 150 hingga 154. Okey. Dan kita buat sehingga habis. Dan apabila kita selesai mengira sehingga habis dan memangkah semua ketinggian yang terdapat di dalam kotak di atas, kita tuliskan jumlah bilangan pelajar di dalam jadual. Contohnya, saya letakkan, ini contohlah. 150 hingga 154, kita dah habis kira, kita dapat 3 contohnya. So, kita tuliskan 3. Okey. So, yang di bahagian bawah tu kita boleh padamkan lah. Kita boleh padamkan. Okey. Seterusnya untuk soalan variasi tak selanjar juga sama. Kita lengkapkan jadual di bawah dengan mengira satu persatu maklumat yang telah diberikan. Contohnya yang pertama kita ada kumpulan darah O. Kita letakkan dalam kumpulan darah O di luar jadual. Kemudian kedua kita ada kumpulan darah A. Kita letakkan di sini satu. Kemudian O letakkan sini yang kedua. Kumpulan darah B kita letakkan dekat B. AB kita letakkan dekat AB. O kita letak kat O. Dan seterusnya kita pangkah sehingga habis. Dan kita tandakan di bahagian luar juga. Dan seterusnya bila kita dah habis kira, dah pangkah semua kumpulan darah di dalam kotak di atas, kita lengkapkan jadual. Jadi untuk soalan variasi selanjar dan variasi tak selanjar, selepas kita melengkapkan jadual, kita boleh melukis graf. Jadi kita kena pastikan soalan itu berkenaan dengan variasi yang mana satu, sama ada variasi selanjar ataupun variasi tak selanjar. Jika soalan berkaitan dengan variasi selanjar, bentuk grafnya berbentuk loceng, manakala variasi tak selanjar bentuk graf berbentuk carta palang ataupun carta bar. Okey murid-murid, saya harap anda semua memahami apa yang telah saya ajar dan saya terangkan pada anda semua. Dan terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.